Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat datang ke siri webinar kita pada pagi ini. Saya Muhammad Aizam bin Ahmad, Senior Trainer Frog Asia, dan pada pagi ini kita bersiaran secara langsung dari Klik Creative Learning and IT Center yang terletak di Mini UTC Sentul. Tuan-tuan, pada pagi ini kita akan menerangkan laman Hari Sukan. Dan terlebih dahulu, saya jemput tetamu kita untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Hai, saya Hafiz dari Research and Innovation Department Frog Asia. Terima kasih. Selamat datang hari ini, Hafiz. Jadi hari ini mungkin tuan-tuan semua, penonton-penonton semua tertanya-tanya, kenapa baju ataupun outfit kita ni lain sikit? Sebenarnya bersempena dengan laman Hari Sukan. Yeah. Jadi kami pun kita kena bangun ni. Hafiz, kita bangun sikit. Kami berdua pun pakai baju sukan hari ini. Baik, jadi terlanjur kita dah hadir di sini, Hafiz. Baru boleh balik dari tak? gym saya ni. Hafiz pagi tadi balik dari gym. Maknanya bersukan sebelum. Gaya hidup yang sihat. Saya pagi tadi saya buat gardening sikit, lepas tu saya pergi kedai mamak, roti canai 2. Itulah saya punya workout. Jadi Hafiz, boleh tak Hafiz beri sedikit penjelasan tentang apakah itu laman Hari Sukan? Okey. So saya mulakan sebagai satu inisiatif sambutan Hari Sukan yang di mana kita selama ni tahu ia lebih kepada aktiviti fizikal, kan. Jadi Frog Asia menyediakan aktiviti dalam bentuk virtual learning environment lah, dalam VLE lah. Maknanya sambil yang fizikal tetap happen, ada, tapi ini menyokong menambah kemeriahan ya, betul. So kita jalankan dengan mewujudkan satu laman site template yang boleh digunakan untuk sambutan Hari Sukan tersebut. Jadi site ini adalah satu contoh ataupun template. Dengan harapan nak apa tu? Dengan harapan nak meriahkan lagi Hari Sukan, nak bangkitkan semangat kesukanan dan yang paling penting nak melibatkan semualah komuniti dekat sekolah tu. Okey. Sukan untuk semua. Saya faham tu sebab kadang-kadang waktu sukan sekolah yang betul-betul terlibat hanya satu kumpulan kecil sebab mereka ambil bahagian. Yang tak boleh ambil bahagian tu apa sumbangan dia, macam mana dia nak terlibat secara aktif. Jadi ada laman. Kadang-kadang yang tak terlibat tu dia duduk kat tepi saja ataupun tak datang sekolah ke, kan. Jadi kita cuba nak melibatkan semua orang dengan menggunakan laman dalam VLE lah. Saya rasa mungkin ini yang salah satu boleh menarik pelajar-pelajar semua, ya. Okey, jadi kelebihan dia tadi menggunakan laman Hari Sukan ni. Satu kelebihan yang pertama adalah untuk memberi idea baru kepada pihak sekolah, terutama kepada penolong kanan core curriculum ataupun SU Sukan. Satu idea yang lebih kreatif untuk sambut Hari Sukan ni. Kan? Yalah, sebab mungkin dah buat secara yang sama aja bertahun-tahun tanpa melibatkan ini kita anggap macam satu platform di sekolah lah, kan. Di mana semua orang akan kongsi platform tu, kita masukkan juga Hari Sukan, kemeriahan Hari Sukan menggunakan platform pembelajaran. Sebab selama ni kan kadang-kadang kita macam contohnya kalau kita buat rumah sukan kan maskotnya hanya pada hari rumah sukan je boleh tengok. Tapi kalau online ni dia akan available untuk semua sepanjang tahun. Kan? Tu ya. Ataupun kadang-kadang undian tu apa yang kita buat tu boleh mula dari awal tahun ataupun selepas tamat sukan pun boleh buat maknanya lagi. Buat lagi untuk undian which one is the favorite mascot, kan. Dan hanya diberi keputusan tu beberapa hari selepas Hari Sukan. Apa salahnya? Betul. Jadi kemeriahan tu akan berterusan. Semangat kesukanan pun akan stay dekat dalam VLE, kan. Baguslah. Sebab dia yang saya nampak yang kelebihan dia berbanding cara konvensional adalah capaian kepada semua komuniti sekolah. Setiap pelajar, Mana siapa yang ada ID boleh terlibat, boleh masuk, boleh check, boleh buat, boleh terlibat lah. Ya, betul. Okey, kita dah sampai ke soalan cepu mas kita. Macam mana nak dapatkan laman ni? Di mana kita nak dapatkan laman ni? Okey, jadi kita saya kongsikan, pergi seperti biasa lah. Kita kongsikan. Kita pergi ke macam biasa kita perlu ke Frog Store. Okey, Frog Store. Di Frog Store kita pergi ke search Frog Store. Just type in laman Hari laman Hari Sukan. Okey tuan-tuan, tengok di sana kita punya searchnya laman Hari Sukan. Sepatutnya dia akan keluar tu laman Hari Sukan. Saya tak tahu sebab tadi mungkin saya buka lama kot. Laman Hari Sukan.
Kemudian dia akan terus cari dan tersedia di Ya, sana. di sini Laman Hari Sukan. Amboi Just cantik logo dia. edit je. Orang nampak logo dia kan? Okey. Sponsor side. Add kan macam biasa add tuan-tuan. Macam biasa, masuk ke dalam My Library and then boleh copy and jadilah kita Oh, itulah dia Hari lamannya. Sukan. Alright. Siap terbuka untuk kita. Okey. Jadi sekarang. Sebab bila saya lihat laman ni pagi tadi, saya dapat rasa ada kelainan sedikit. Laman ini berbanding dengan laman Tech Status. Betul. Boleh terangkan sedikit tak bagaimanakah dia lain daripada laman Tech Status? Okey, untuk laman Hari Sukan ni kita sediakan secara template. Maksudnya cikgu boleh terus diberi secara arahan. So maksudnya kita akan bagi macam tab-tab contoh yang cikgu boleh terus gunakan ataupun cikgu boleh tukarkan. So dalam bentuk arahan. Kalau cikgu tengok contohnya sebagai kita kongsikan skrin, skrin. Kita tengokkan contoh. Okey, macam kat sini tab 1.0 pengenalan. So arahan yang diberikan, gunakan tab ini untuk memperkenalkan Hari Sukan sekolah seperti tarikh, masa, tempat Hari Sukan. Saya faham sekarang. Okey, so, Saudara Hafiz. Maknanya kepada penonton semua, jika tuan-tuan muat turun dan buat salinan laman ini, laman ini kita belum boleh guna terus. Betul. Dia betul. Kali ini tuan-tuan perlu buat pengubahsuaian. Kerana dalam laman ini caranya berbeza. Dia mengandungi arahan-arahan di mana tuan-tuan akan dipandu untuk membina tab page yang bersesuaian. Dengan sekolah masing-masing. Jadi tak ada gambar. Ada gambar tapi itu hanya contoh. Contoh. Tetapi tuan-tuan kena letak gambar mengikut gambar sekolah tuan-tuan. Okey, boleh kita tengok tak tab-tab dia Hafiz? Sebab saya rasa macam seronok sangat tadi tab tu. Saya mulakan dengan tab yang pertama ni, iaitu tab pengenalan. Di mana kat sini kita dah perkenalkan ke semua tab yang ada kat dalam laman Hari Sukan ni. Saya sukalah cara Hafiz buat site ni sebab dia betul-betul menerangkan. Dia pergi satu persatu lah. Tab 1 pengenalan, tab 2 rumah sukan, tab ketiga protokol, tab keempat sukantara, keselamatan, titik sukan, galeri dan maklum balas. Okey, jadi maknanya yang dicadangkan ada 8 tapi terpulang pada tuan-tuan. That one boleh pada tuan-tuan. Masih lagi boleh berubah lah. Tapi sebelum saya pergi lebih lanjut lah kan macam mana nak buat laman Hari Sukan ni, kita tengok dulu macam panduan penggunaan dia. Bila kita klik tadi download terus terus kita klik dekat panduan penggunaan ni. Sebab penggunaan ni sebenarnya kita boleh download dari Frog Store terus. Tapi untuk memudahkan cikgu, saya dia berada bersama-sama laman ni. Kita juga ada bersama laman ni lah. Okey, kita tengokkan panduan ni. Okey. So seperti yang disebut, panduan ini disediakan untuk guru yang mengendalikan laman Hari Sukan. Contohnya penungkangan kurikulum ataupun SU sukan dan guru ketua rumah sukan. Guru ketua rumah sukan juga, betul. So kita tengok sekali lalu lah panduan penggunaan dia. Ya, silakan. Okey, muat turun dari Frog Store and then boleh tukar tajuk laman Hari Sukan kepada laman Hari Sukan sekolah. Nanti saya tunjukkan yang dah dibuat contoh. Ada contohnya. Ada contohnya. Tapi dalam Frog Store hanya ada satu. Ada satu saja, ada template saja. Tapi untuk webinar ni kita buat khas untuk cikgu tengok lah macam mana site. Rajin lah cikgu. Macam mana site. Okey. And then kita boleh tambah atau buang. Kadang-kadang mungkin ada tab yang tak sesuai kat sini tapi cikgu boleh buang. And then ataupun ada nak tambah lagi pun boleh. Kan? Terpulang pada sekolah masing-masing. And then kita pun buat bila laman Hari Sukan boleh digunakan. Kan sama ada sebelum, semasa ataupun selepas. And then yang paling penting sekali, kongsikan laman ini dengan semua guru ketua rumah sukan dan bagi can edit bagi supaya mereka boleh ubah suai juga untuk tab rumah mereka masing-masing. Betul. Saya rasa ini sangat seronok lah. Sebab cikgu rumah sukan ni sambil dia bekerjasama, dia juga ada semangat nak berlumba-lumba tau. Betul. Semangat kesukanan dia tu bila dia tengok tab rumah lain ni kan, tab rumah ni dah banyak, dah macam-macam. Dah macam-macam ni, rumah aku ketinggalan ni. Bagus, saya suka. Kongsikan laman Hari Sukan dengan semua guru dan pelajar sekolah anda dan bagikan can contribute. Maksudnya supaya maknanya mereka jika ada forum, mereka boleh ambil bahagian. Join, boleh jika poll ada ke. Wall, dia ada poll. Okey. Kami juga sediakan kat sini tip mencantikkan laman. Juga bagi tip juga. Baguslah Hafiz. Saya rasa ini semua perlu. Sebab ini secara tak langsung
kita menjadikan laman kita ni, laman sukan ni, Mhm. sebagai satu laman template di mana latihan dan juga pendedahan kepada pihak sekolah tentang bagaimana kita nak gunakan laman. Betul. Maknanya laman dalam Frog VLE ni amat versatile. Sebab dia boleh digunakan untuk rumah sukan sekalipun, untuk hari sukan, sukantara, hanya terpulang pada kreativiti cikgu-cikgu. Betul. Tapi terima kasih sebab Hafiz dah buatkan banyak ni. Dia punya tip dia ya. Sekali lalu lah saya tunjukkan tip ni. Paling mudah kalau cikgu tengok dekat site ni, kat sini ada macam ni kan, panduan penggunaan yang warna orange ni kan. Dia punya banner ada tak? Banner ni kan. Macam nak buat ni, inilah tip mencantikkan laman ni untuk buat banner ni. Tapi kalau cikgu nak buat jadi ribbon ke apa ke, guna je tip yang diberikan tu. Sebab kadang-kadang orang kata tak ada masa dan terlalu susah untuk membina site yang cantik. Betul. Tapi sebenarnya dengan tips-tips yang saudara Hafiz kongsikan kepada penonton-penonton semua, tak susah mana tuan-tuan. Jika tuan-tuan dah buat sekali, tuan-tuan tahu dan laman tuan-tuan akan jadi awesome macam Hafiz buat. Betul. Okey, kita teruskan balik kepada site tadi. Kalau kita tengok kat pengenalan ni tadi kita letakkan arahan untuk semua tab. And then kita bagi contoh kat sini. Contohnya boleh masukkan nama, tarikh dan tempat sukan. Ini contoh yang diberikan. And then kita boleh gunakan juga bagi contoh lagi untuk papan markah. Cantiknya. Scoreboard. Ya Allah seronok. Saya dulu rumah kuning lah. Rumah kuning tak ada, saya tak nak sokong lah. Rumah kuning. Ini contoh kita bagi 3 je. Saya tak kira, saya nak juga rumah kuning. Boleh tak tunjuk? Sebab saya nak, yang saya betul-betul tertarik nak tengok laman contoh yang Hafiz buat. Okey, kita tengok contoh Okey, untuk yang laman hari sekolah punya. Contohnya sini ini yang konon-konon yang betul lah ni. Okey, sekolah kebangsaan perkasa. Amboi, tentang sukan perkasa dia. Okey, teruskan. Kalau tengok pun dia okey, tadi kalau dekat hujung ni kita letakkan laman template, kat sini kita tukarkan. Kita letakkan moto. Kan macam moto sekolah untuk tahun tu kan. Bersukan menyihatkan fizikal dan mental. Itu mungkin moto untuk hari sukan sekolah tahun tu kan, boleh ubah. And then okey, ni contoh yang tadilah macam tarikh, bila, masa, tempat. And then untuk menambahkan lagi kelainan, kita boleh letak notice board kat sini. Oh, jadi segala jadual latihan pasukan akan dipaparkan di sana. Ataupun macam contohnya yang dibuat kat sini, ada macam pengumuman kan, silang perhatian jadual latihan terbaru, rujuk guru rumah sukan masing-masing. Okey, macam apa-apa saja makluman boleh letak kat sini kan. Dan alangkah cantiknya juga jika laman rumah sukan ni kita buatkan satu pautan dan letakkan pautan kepada laman ini di school dashboard. Ya, betul. Supaya mak bapak pun boleh tengok, semua pelajar boleh tengok. Saya sebagai mak bapak pun seronok juga ni. Okey, saya pergi balik ke laman template. Okey. Kemudian kita letakkan ahli jawatan kuasa, jawatan kuasa kat sini. And then tab acara, semua acara yang dipertandingkan. Yelah, kadang-kadang kita boleh letakkan poll. Kadang-kadang orang tak tahu, pelajar yang tak ambil bahagian, dia tak tahu pun apa acara yang dipertandingkan kan. Tapi bila ada di sini dapat dengan jelas. Ini adalah contoh lah, cikgu mungkin ada cara lain untuk kongsikan semua kan. Mungkin nak type ke ataupun nak buat lagi cantik bannernya ke. Ini sekadar contoh lah yang diberikan. Ini sudah cukup untuk memberi penerangan dan memberi macam mana nak mula lah kepada guru-guru tu. Macam mana nak mula membina laman. And then kita boleh letakkan undian. Contohnya kat sini, apakah acara sukan yang ditunggu-tunggu untuk dilihat pada hari sukan. Dan kita boleh tengok lah yang mana satu blue ribbon lah kita panggil kan. Okay, good Hafiz. Bila ada benda-benda yang interaktif bagai macam ini kan, inilah cara kita nak mendapat perhatian dan juga penglibatan daripada semua pelajar. Betul. Maknanya siapa yang tak semua orang boleh berlari laju, tak semua orang boleh melompat kan. Tapi dia boleh memberi sumbangan dengan cara mengambil bahagian dalam poll. Dan saya pasti cikgu pun lebih kreatif lagi lah untuk create poll ke ataupun forum ke yang lebih kreatif lah. Sebab kalaulah cikgu macam contohnya update every week, once a week kan, something yang nice kan, memang student pun akan masuk setiap minggu tak tengok apa lagi yang ada, apa lagi yang ada kan. Saya percaya. Tapi tentulah kita perlu ada sedikit pengorbanan lah di awal ni. Sebab kita perlu sediakan, kemudian perlu lantiklah satu jawatan kuasa untuk betul-betul orang kata mengemas kini laman ini supaya dia dapat menarik
perhatian pelajar tu setiap minggu ada benda yang bertukar. Betul. And then kita juga sediakan idea untuk membuat siaran secara langsung. Contoh acara tu secara langsung. Untuk hari sukan tu kita bagi idea lah. Cikgu boleh maknanya Hafiz cadangan kita buat hangout macam ni lah. Hangout macam ni. Best Hafiz. Untuk hari sukan pada tarikh yang hari sukan tu nanti live. Kenapa tidak ya? Kenapa tidak kan? Kenapa tidak? Dan maknanya perlu very minimal. Kamera yang ada di laptop pun sudah cukup. Betul. So tu kita pun dah bagi, kita letakkan kat sini getting started with hangout on air. Contoh getting started, maknanya macam video mana cikgu boleh tengok macam nak menggunakan hangout on air. Guide pun ada sebelah tu. Dan juga kita boleh terus pergi ke hangout on air lah untuk start. Okey, ini tips yang sangat berguna untuk semua pengguna lah pada saya. Sebab saya sendiri bila dah pelajari macam mana nak membuat hangout on air ni, saya rasa dia amat mudah. Amat mudah saya rasa. Betul lah Fiz? Sebenarnya apa-apa acara pun kat sekolah sekarang pun memang boleh buat live. Contohnya ada pertandingan syarahan ke apa-apa sahaja, kita boleh buat hangout on air yang seolah-olah kita buat satu macam kita cover that news lah. Betul. Everybody can be a professional. Sekarang ni tak ada alasan lagi kan. Even kalau parents yang kerja pun masih boleh tengok sekejap kan. Sebab bila kita buat hangout on air ni, yang penting rakaman video yang akan tersedia di YouTube selepas itu. Itu yang penting. Okey, teruskan lagi Hafiz. Okey, betul-betul saya seronok lah. buka semula tengok yang hari sukan sekolah kebangsaan perkasa ni. Semua yang laman contoh lah. Laman contoh ni. Okey. Contohnya macam kat sini, tunjukkan. Jawatankuasa sekarang kita dah masukkan. Cikgu boleh masukkan lah Encik Hamid. Contoh tadi kita just bagi pengerusi. Ini dengan nama. Ni untuk sekolah lah contohnya. And then acara pun lebih kurang yang tadi lah. Lebih kurang yang tadi, yes. Poolnya. Siaran langsung. Kat sini cikgu boleh buat lain sikit lah kan. Mungkin siaran langsung. Cikgu boleh buat secara cikgu boleh buat banner and then cikgu boleh letak link terus kat sini supaya pada hari sukan nanti orang klik dan boleh lihat hari sukan tersebut. Kalau dia tak dapat tengok keseluruhan, sekurang-kurangnya siaran langsung tu dia dapat. Betul. Saya rasa ramai juga yang akan mencuba ni Hafiz. Teruskan lagi Hafiz. Tab seterusnya, tab rumah sukan. Dekat tab ni just nak menerangkan tentang kesemua rumah sukan yang ada. And then cikgu boleh buat untuk menarik perhatian student untuk datang ke laman ini. Cikgu boleh buat undian juga. Habis jangan naik atas. Saya pun pening. Habis saya pening. Sebab saya tak tahu nak letak yang mana, nak tunjuk yang mana dulu. Satu-satu. Contohnya kat sini kita letakkan perkenalkan ke semua rumah sukan yang ada pada tahun tu. Mungkin ada setengah rumah sukan yang sampai 5 rumah sukan pun ada. Ya betul. Rumah kuning tak ada. Saya memang tak puas hati betul ni, rumah kuning tak ada. Nama pun lagi ganas pun ada. Ada yang rumah macam-macam Panglima lah, kan. Macam ni contohnya. Ataupun nama planet pun ada. Nama planet pun ada. And then kita boleh buat undian lah. Macam Johan manakah yang akan menjadi dia dah buat ramalan dulu. Buat ramalan. Siapa yang rajin menekan tu rumah dia lah akan mendahului. Tapi ini tak bukan dia akan menang. tapi seperti biasalah cikgu boleh be kreatif juga. Let's say macam rumah merah yang paling kerap sekali, mungkin ada markah tambahan ke untuk tak boleh. Sukan dia mungkin hanya jadi rumah paling popular di sini. Mascot paling popular. Tak apalah, jangan kata menang kat sini, menang kat Padang. And then tapi semangat kesukanan saya pun jadi ni lah, membara pula bila tengok ni semua ni. And then kita juga bagi tab kepada setiap rumah sukan yang ada. Inilah tadi, tab inilah yang sebenarnya kita harapkan supaya guru-guru ketua rumah sukan tadi akan mengemas kini lah. Dan bagi kreativiti untuk rumah sukan masing-masing lah untuk mencorakkan dia punya tab. Kan? Macam yang diberi contoh ni simple lah. Kita cuma letak rumah sukan, and then kita letak contoh papan markah, kita letak sorakan semangat. Semangat ni macam bila pelajar tu datang di rumah sukan dia pun kan mengenang merah menang. Dia dah ada dah sorakan semangat dia tu. Dia boleh bagi kata-kata motivasi lah. Dan kita tengok sekali lalu lah rumah hijau pun kita buat. Rumah biru pun lebih kurang lah yang ni. Tapi kalau kita tengok saya nak tengok yang bawah sedikit tu.
Apa lagi yang Hafiz? Ya okey, rumah sukan tadi saya rasa kita dah. Sebab kita ada 5 minit je lagi tinggal Hafiz. Cepat Sebab kita seronok ni. Saya nak Okay. tengok. Sorry. Okay, kita pergi balik. Sorry. Kita pergi ke protokol, Okay, kemudian kita ada lagi Sukantara. beberapa tab yang lain. Contohnya protokol. Kat sini tab ini boleh digunakan untuk memberi pemberitahuan lah tentang protokol hari sukan tu. Maknanya pembukaan, penutupan rasminya, mungkin pembarisannya semua dia dinyatakan dengan serba ringkas lah di sana. Sekali lalu tu murid dah boleh baca dulu. Memang nanti kita akan umumkan juga kan masa raktai ke apa ke. Tapi at least sentiasa ada benda ni. Sentiasa ada available untuk rujukan dulu. Cikgu sentiasa boleh cakap, okey kalau tak faham boleh buka laman hari sukan, tengok dekat situ kan. And then kita ada untuk Sukantara juga. Sukantara. Ini juga Sukantara ni yang penting, sukan untuk semua. Ini untuk melibatkan semua kan. Jadi mungkin bila bila kita dengar Sukantara, ibu bapa pun kadang-kadang dia tak faham Sukantara tu apa dia. Jadi dia boleh baca dan dapat penerangan di sini. Dan boleh tambah markah inilah kan murid boleh dia sukalah dia sebab maknanya dia tahu orang boleh bagi kalau nak sumbangkan markah kena capai berapa tahap minimumnya kan, kena lepasi tahap minimum tersebut. Kemudian kita ada tag keselamatan. Ya. Keselamatan. Keselamatan sewaktu menjalankan acara sukan. Ini sangat penting Hafiz. Ya, betul. Sebab saya dulu terlibat dengan sukan memang secara langsung dan ini merupakan ciri yang paling diberi penekanan. Sebab kita tak mahu pelajar tu tercedera kerana kecuaian kita. Kerana kecuaian pihak yang menganjurkan acara. Betul. Dan juga pelajar juga kena tahulah, janganlah buat orang baling lembing dia pergi duduk kat depan, dia bersembang dengan kawan. Itu bahaya. Okey, tak apa, teruskan. Jadi bagus, ada keselamatan tu saya sokong. So kat sini cikgu boleh share buat boleh buat pautan lah, banyak-banyak pautan untuk keselamatan sukan sekolah. Ini contoh lah, beberapa contoh yang Hafiz dah sediakan, dah cadangkan, maknanya terpulang pada guru. Kemudian kita juga sediakan tab untuk tip-tip sukan. Okey, tips untuk larian. Tips untuk larian, tips inilah perkara-perkara yang berkaitan sukan lah. And then kalau tengok kat bawah ni, kita sediakan forum untuk menambahkan peluang untuk murid berkongsi ataupun guru sendiri pun kadang-kadang nak share untuk berinteraksi lah. Okey, yang saya suka di sini, jangan pergi dulu ya. Sebab tengok dia punya arahan yang Hafiz letak di dalam laman ini very simple, straight to the point. Gunakan widget forum untuk beri ruang kepada guru dan pelajar berkongsi pendapat. Maknanya tulislah nanti. Contohnya bila guru dah letakkan widget forum tu, tukarkan saja teks di atas ni kepada masukkan berikan pendapat anda, kongsikan pendapat anda dengan membuat topik di bawah. Okey, teruskan Hafiz. And then kita juga buat gallery. Ini memang ini rasanya pun akan tab yang popular nanti. Popular. Student pun semua akan nak pergi tengok gambar. Sebab yang saya suka bila Hafiz letak di sini contoh tu, Hafiz letak gambar-gambar dan juga di bawah tu ada wall, ada forum. Sebab pelajar dengan gambar dan itu sebagai satu stimulus dan dia akan terlibat dengan forum ataupun dia akan ada pendapat dia sendiri ya. Okay, kita tengok semula yang gallery tadi. Kita tengok gallery tadi ya. Okey, kalau tengok kat gallery ni pun kita bagi contoh, kita cuma bagi contoh tapi kita juga bagi idea, cikgu boleh susun sendiri macam mana nak buat ni, sama ada nak ada sub-tab lagi untuk rumah sukan ataupun nak guna widget untuk tambahkan gambar komunikasi lagi, dengan murid, ruangan untuk berinteraksi lah, poll, form, wall semua tu kan. So that one depends untuk sekolah masing-masing lah. Sebab kita dah bagi contoh sebelum ni, saya rasa cikgu akan lebih kreatif lagi lah untuk buat benda ni kan. Dan saya personally secara orang kata individunya, saya rasa daripada siri pertama webinar kita sehinggalah ke hari ini, jika guru-guru dapat mengikuti webinar-webinar tersebut, ada banyak tips-tips yang telah Hafiz, Charles, Juwin, Hazimah, Syukri kongsikan, dan idea-idea yang kami utarakan itu mungkin dapat digunakan oleh guru-guru di sekolah.
Sebagai contohnya Hari Sukan ni, saya sangat-sangat teruja apabila melihat laman kita di dalam Frog tu dapat dipergunakan dengan secara sungguh-sungguh versatile. Macam-macam. Hanya terpulang kepada kreativiti guru. Ya. Teruskan guru-guru semua. Jadi muat turun laman ini, dapatkannya di Frog Store. Kemudian ubah suai, libatkan semua komuniti sekolah untuk bersukan. Maknanya sekarang tak perlu lagi semua kena berlari, tapi penglibatan secara online juga mungkin dapat menaikkan semangat kesukanan. Akan menambahkan lagi keseronokan tu. Keseronokan tu. Yalah, tapi perlu tak keluar juga. Lari tu perlu juga kan. Betul. Pergi gym perlu kan. Tapi kita nak libatkan lebih ramai sebab mungkin selama ini pelajar yang tak terlibat tu dia langsung tak peduli. Sebab saya pun pernah berada di sekolah, Cikgu Hafiz pun pernah berada di sekolah, kita sedar pelajar yang tak excited tu dengan sukan, dia tak akan peduli pun tentang sukan. Ya. Sekarang mungkin dia akan lebih lebih suka sebab kemungkinan kalau dia pergi hari sukan tu, gambar dia ambil ada dalam galeri kan. Dalam galeri. Ataupun dia daripada awal tu dia dah tengok progres rumah sukan dia. Dia sokong, dengan dia sokong tengok naik lagi, makin naik. Ya. Itu yang seronok. Macam saya nak just paling simple. Kalau kita pergi tengok balik tadi yang masa kat papan markah ni. Okay, kita gunakan widget yang simple saja kat sini, widget sebab supaya kita boleh cikgu boleh terus edit lah kat sini. Kita gunakan widget text. Betul. Gunakan text sahaja. Paling mudah cikgu. And then cikgu sukan mudah lah nak ubah. Maknanya tiap-tiap hari kalau ada perubahan markah, dia boleh terus ubah. Terus ubah je kat sini kan. Ambil satu je dia tambahannya. Macam tu lah lebih kurang. Tak apa, rumah merah kalah. Tak apa, saya nak rumah kuning je mana. Okay. Jadi sangat-sangat mudah, dan sebab dah ada di sekolah, apa salahnya jika guru-guru semua ambil sedikit inisiatif. Jika saya rasa belum terlambat lagi. Sebab sukan sekarang masih lagi in progress, masih berjalan, masih tengah rancak. Dan apa salahnya jika tuan-tuan tambah sedikit kerancakan dengan menggunakan laman yang telah dicipta oleh Cikgu Hafiz. Dan saya betul-betul memang rasa macam saya teruja lah melihat laman yang Cikgu Hafiz cipta tadi. Dia betul-betul menjadikan VLE ni sebahagian daripada sekolah, acara sekolah maksud saya. Itu satu contoh yang sangat-sangat baik. Dan sekarang kalau ada apa-apa soalan daripada penonton-penonton semua, ya, kita dah di hujung rancangan, tapi penerangan daripada Cikgu Hafiz tadi sangat baik. Saya ucapkan terima kasih. Saya rasa mungkin cikgu-cikgu tu apabila mereka sudah muat turun laman tu, baru dia ada banyak soalan. Jika cikgu ada apa-apa soalan, kita boleh lihat tadi kita punya alamat tadi, schoolcalendar@frogasia.com, dan cikgu-cikgu boleh hantarkan email di sana. Letakkan tadi school calendar tadi Cik Hafiz, supaya cikgu-cikgu dapat lihat. Okey, cikgu-cikgu gunakan untuk maklum balas tentang webinar yang kita buat pada hari ini. Silalah menggunakan pautan bit.ly/reflection B2S back to school. Dan jika ada sebarang pertanyaan, contohnya jika cikgu-cikgu ada soalan apabila cikgu nak membina laman tu, cikgu boleh. Ya, ada soalan? Ibu bapa dapat libatkan diri. Bagaimana ibu bapa dapat melibatkan diri? Cikgu Hafiz. Okey, ada sama ada cikgu boleh sharekan pautan untuk site ini di parent notice board, ataupun macam secara langsung yang kita nak buat tu, kalau sekolah jadi nak buat secara langsung kan. Jadi link kepada Google Hangout on Air yang ada tu, kita boleh terus share dengan parents juga. Jadi ada dua cara. Satu, letakkan pautan kepada laman ini, terus ke parent notice board ataupun ke school dashboard. Betul. School dashboard. Tapi of course lah, kita bagi contribute tu kepada, kita bagi pada public. Jadi parents pun boleh juga contribute. Ya, untuk menambahkan keseronokannya. Jadi sebenarnya sekarang ibu bapa memang boleh melibatkan diri.
melalui laman inilah. Dan juga untuk menonton siaran langsung tadi. Itu dua caranya. Saya rasa Cik Hafiz dah menjawab dengan jelas. Adakah digalakkan memberi edit rights kepada pelajar ketua rumah sukan? Ini soalan yang menarik. Ini menarik lah sebab tapi yang ni depends untuk sekolah masing-masing. Kalau rasa ketua pelajar tu dah memang boleh dipercayai, boleh percayai, tahu menggunakan site dan sebagainya, memang digalakkan lah. Sebab lagi ramai, sebab kadang-kadang pelajar ni dia lagi aktif dalam membuat perubahan dekat dalam site tu kan. Tapi digalakkan kalau bagi kat pelajar tu kena maklumkan kat guru lah apa yang dia nak tambah. Apa yang, saya pun sebenarnya nak tambah sedikit lah point itu sebenarnya, Saudara Hafiz. Yang pertama, kita sebenarnya dengan memberi edit rights kepada pelajar, kita memberi kepercayaan, memberi tanggungjawab kepada pelajar tersebut. Tetapi jika ada apa-apa yang tak berapa baik berlaku, contohnya sabotaj kepada rumah lain. Ya, betul. Mungkin berlaku. Jadi kepada guru rumah sukan tersebut, contohnya guru rumah kuning, jika dia beri kepada ketua rumah kuning, rumah kuning saja saya sudah pastilah guru tersebut akan dipertanggungjawabkan. Jika apa-apa berlaku. Jadi jelas kepada semua, boleh diberi kepada pelajar, tetapi pastikan pelajar tersebut bertanggungjawab. Dan ataupun berikan dalam jangka masa yang tertentu sahaja, edit and rights tu. Lepas tu kita boleh tarik balik. Okey, ada satu lagi daripada Cikgu Rachel. Lepas siaran langsung, boleh tonton semula ataupun tidak, dan di mana nak tonton tu? Maksudnya kalau sekolah jalankan Google Hangout on Air tu lah. Memang boleh tonton sebab kalau Hangout on Air ni kita memang terus rakam siaran tu. Tak mungkin soalan dia ni nak tanya. Rakam tu pada akaun siapa? Rakaman tu akan ada pada akaun sekolah lah, dekat Gmail sekolah. Tapi jadi sekolah perlu share link YouTube tu kepada parents lagi sekali lah, dia dekat dashboard tu lah, parent notice board tu lah. Sebenarnya kita lebih spesifik, siapa yang membuat rakaman tersebut, ID mana yang digunakan, akaun mana yang digunakan ketika membuat rakaman, maka akaun dia itu akan ada YouTube channelnya. Sebab sebelum tuan-tuan boleh membuat mana-mana Hangout on Air, kita perlu mendaftar dulu dengan YouTube, buat pendaftaran, event page, dan apabila ada itu semua, barulah rakaman tersebut akan dirakam di dalam akaun siapa-siapa yang login tadi, yang buat rakaman, dan daripada situlah kita share tadi. Jadi saya rasa dapat menjawab soalan Cikgu Rachel tadi, Cikgu Rachel. Yang pertama, jangan risau, sebelum kita buat Hangout on Air tu, kita dah akan ada pendaftaran dengan YouTube supaya kita ada channel kita sendiri. Terpulang, nak guna cikgu ke, nak guna sekolah, tak ada email pula ya. Untuk maklumat lanjut lah, macam yang kita dah sediakan dekat laman Hari Sukan tu, dekat siaran langsung punya tab tu, boleh rujuk kat situ kalau ada sebarang tentang itu satu lagi bantuan, saluran bantuan yang ada. Semua guide, semua video ada di sana. Jadi mungkin Cikgu Rachel lepas mendengar penerangan kami, pergi ke laman tersebut, muat turun pergi ke tab siaran langsung, dapatkan bantuan daripada sana. Okey Cikgu? Ya. Okey, saya rasa kita pun dah terlebih sedikit lah kita waktu bersiaran kita hari ini. Tapi terima kasih sekali lagi Cikgu Hafiz. Saya rasa site yang dibina ini amat-amat membantu guru, dan saya harap guru-guru di luar sana juga mungkin boleh gunakan laman ini untuk menambah kemeriahan, keseronokan untuk Hari Sukan Sekolah, dan dengan cara melibatkan semua pelajar. Sama ada yang ambil bahagian ataupun yang suka duduk di depan komputer, semua dapat memberi sumbangan. Dan majulah sukan untuk negara. Okey, happy frogging. Bye. Terima kasih Cikgu.